تقية صافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا، اللهم زدنا علما نافعا، اللهم زدنا علما نافعا، وزدنا فهما وأكلا وأدبا. اللهم أحينا بحياة العلماء، اللهم أحينا بحياة العلماء، اللهم أحينا بحياة العلماء، وأمتنا بموت الشهداء برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين الأمين. InsyaAllah buka kita lah. Penuh dalil lalu deh. Penuh dalil insyaAllah. Ada luar-luar. Buka mata, buka kitab, buka hati kita. InsyaAllah sallu ala al-habib. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. InsyaAllah buka kitab weh. فَأَمَّا الْحَرَامُ وَالشُّبْهَةُ فَإِنَّمَا يَلْزَمُكَ التَّجَنُّبُ لِثَلَاثَةِ أُمُورٍ. Maka kita ada bercara masalah musannif kata suruh kita menjaga dan meliharakan perut kita. Kerana perut tu asyaddul a'dha islahan, yakni sepayah-payah daripada anggota tujuh kita nak membaikkan akan dia, nak memperbaikikan dia. Orang panggil perkara yang paling susah daripada anggota, nak jaga, nak memperbaiki dan nak membaik akan dia di atas orang yang bersungguh-sungguh pada ibadat pada Allah Ta'ala. Fa ammal haramu, maka ada pun bermula perkara yang haram. Perkara yang haram, apa perkara yang haram? Yakni perkara yang ditegahkan oleh Allah Ta'ala kita mencampaikan dia. Adapun perkara yang halal, yakni perkara yang Allah Ta'ala memperharuh bagi kita nak mencampaikan dia. Kita nak ambil dia, ambil mari nak makan. Ataupun daripada makan ni kita nak makan, minum ni kita nak minum. Hak tu perkara yang diharuhkan oleh Allah mana-mana yang halal. Adapun perkara yang haram, yakni perkara yang ditegah oleh Allah untuk kita nak mencapai, nak makan dia seperti minum arak, seperti makan reba. Ini dia panggil perkara yang Allah Ta'ala tegah kita. Wasyubhatu, dan perkara yang syubhat, perkara yang jadi keliru di antara halal dengan haram. Jawab gi amma fa innama yalzamuka tajannubu, maka nascaya sesungguh melazimi akan dikau, mempasti akan dikau apa dia? Fa'il at-tajannubu oleh menjauhi. Lazim akan dikau kena menjauhi daripada perkara yang haram, daripada perkara yang syubhat. Makna kata satu perkara yang kita ni orang duk tutup ibadat, nak mencari ibadat, nak buat amal ibadat pada Allah, makna kita tu kena menjauhi daripada perkara haram dan perkara syubhat. Kenapa boleh melazim akan kita orang yang tutupkan ibadat? Kenapa? Li thalathati umurin, kerana tiga perkara. Tiga perkara. Sebab apa boleh kita kena jauh daripada perkara haram? Seperti makan reba, seperti minum arak, seperti makan riswah, seperti makan benda tak halal. Sebab apa kita kena menjauh? Ada tiga perkara, sebab-sebab yang kita kena menjauhi. Mana tiga perkara tengok? Awaluha, bermula pertama daripada salah satu umurin. Tiga perkara yang kita kena menjauhi. Salah satu pada tiga perkara ni, awaluha ni hadran, yakni kerana beringat. Kerana kita nak beringat, kita nak jaga. Tuan kata hadran, kerana terberingat, ataupun kerana kita nak jaga min nari jahannama, daripada api neraka jahannam. Sebab apa boleh kita jangan makan haram? Sebab apa kena kita menjauh daripada perkara haram? Seperti makan reba, makan harta nak yatim, kena menjauhi. Kerana pertama sekali kita nak beringat daripada kita tu nak menyetuhi api neraka jahannam. Jadi kalau kita tak beringat daripada perkara haram, makan harta nak yatim, makan reba, makna kita tak boleh nak beringat, tak boleh nak jaga diri kita, akan jatuh dalam neraka jahannam. Makna kalau kita tak jaga kita ni akan jatuh terjun di dalam neraka jahannam. Sebab tu apabila perkara yang haram, maka lazim dan wajib kita kena menjauhi. Pertama sekali kerana kita nak beringat daripada neraka jahannam. Siapa ia tak jaga benda haram, tak jaga benda syubhat, orang ni nak terjun dan nak jatuh di dalam neraka jahannam, wal iyadu billah. Patut kena jagalah makan benda haram. Dia tak jaga benda haram, orang ni satu hari nak jatuh dalam neraka jahannam. Nak gelecoh turun dalam neraka jahannam. Dia kena beringat makan, kena beringat
minum, kena beringat, benda syubhat, benda haram, dia boleh. Benda haram kita tak usah tepuh. Nah, tak usah tepuh menjauhi, tinggal lalu dah. Qala Allah Ta'ala, mana dalih kata apabila seorang tu dia tak ni tu tak menjauhi daripada perkara yang haram, perkara syubhat, akan dia akan jatuh dalam dengan jahannam. Tengok. Qala Allah Ta'ala, telah firman Allah Ta'ala sebagai dalil apabila seorang dia tidak menjauhi daripada perkara haram, perkara syubhat ni, dia akan jatuh dalam dengan jahannam. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulma innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Tengok ni. Orang makan benda haram ni, tengok. Innal ladzina ya'kuluna, hanya sungguhnya orang-orang ya'kuluna yang makan oleh mereka itu, yang makan apa? Amwalal yatama, akan segala daripada harta-harta anak-anak yatim. Orang mana yang makan harta-harta anak yatim ni weh. Makan tu di atas jalan sembunyi ke, di atas jalan nyata tak kira lah. Deh. Misalnya kita misal mudah-mudah. Kita kata kebun dia anak yatim 10 rah. Tapi kebun anak yatim 10 rah ni boleh juta-juta setahun. Kebun kita 20 rah tapi boleh setahun tak sampai juta. Kita pergi tukar. Ni kata kebun kita ni kita jadi pak dara anak yatim ni. Tiba-tiba kita tukar tahun ni harta kita, harta 20 rah tu harta anak yatim. Kita pergi tukar. Kita pergi makan harta anak yatim di atas jalan ghairil haq ataupun ala sabilil ghairil haq, di atas jalan tak betul dan tak benar. Orang makan harta anak yatim lagu ni Tuhan kata innama ya'kuluna fi butunihim nar. Sesungguh makan oleh mereka itu alladzina ya'kuluna amwalal yatama ni. Dia makan fi butunihim, di dalam perut-perut mereka itu alladzina ya'kuluna amwalal yatama, yang makan naron, akan api neraka. Jadi seolah-olah walaupun di hari ni dia tak ada masuk dalam neraka, tapi seolah dia duk makan harta anak yatim yang tidak benar. Ambil 10 rand ni kata harta dia. Sebab ni boleh juta lebih. Hak ni 20 rand boleh 500,000. Ya gitu kan ambil hak ni kata harta anak yatim. Hak 10 rand tu hak dia. Lepas tu dia duk makan harta tu. Seolah-olah dia duk makan api neraka masuk dalam perut dia. Wa sayaslawna sa'ira, dan selagi dia saat ni tu akan bergawa di solo-solo akan ni wa sayaslawna sa'ira, dan selagi akan masuklah mereka itu di dalam neraka sa'ir. Orang makan harta anak yatim ni bukan sekadar jahannam, dia masuk dalam neraka sa'ir pula. Fuak wa amal semaya tak khusyuk, fuak ni duk dalam kawe. Lepas tu fuak makan harta anak yatim seolah tah dunia duk makan api neraka masuk dalam perut. Lepas tu akhirat esok Allah Taala akan masuk mereka di dalam neraka sa'id, patak daripada neraka jahannam. Allah kata satu cerita orang Arab kan. Satu cerita duk royak semua dah mula bosan kita. Mula bor di dalam pasal cerita-cerita ni. Ada satu kapal di tengah laut. Kapal ni banyak kali dah duk royak cerita ni. Kapal di tengah laut, tiba-tiba di kapal ni tengah laut ni tak ada api. Nak masak tak boleh sebab api tak ada. Deh. Maka fuak-fuak dalam kapal saat ni dia ada ingat satu ayat ni. Ayat orang makan harta anak yatim. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama innama ya'kuluna fi butunihim nar. Payah kupu fuak dalam kapal. Nak masak tak boleh, api tak ada. Kupu ramai-ramai. Hei, siapa dia tik dalam kumpulan kita atas kapal ni makan harta anak yatim. Dia tanya sebab apa? Sebab apa di dalam kapten kapal, fuak kapten kapal, bawa kapal ni dan pula daripada jemaah-jemaah tu tanyalah aku tu. Sebab kita hari ni kalau fuak kita tak ngaku, fuak kita nak masak tak boleh. Nak masak tak boleh, nak waktu tak boleh, waktu ni tak boleh sebab kita tak ada api. Siapa yang ada makan harta anak yatim, minta tolong ngaku. Kenapa? Tuhan kata innama ya'kuluna fi butunihim nar. Sesungguhnya dalam perut mereka ada api neraka. Pasal kata kit angin kata dia ada makan harta anak yatim. Pada ni pun wisabuk dia. Wisabuk jubah musyrik. Deh, tak apa ni. Demo ni pun dah makan harta anak yatim siuk disabuk saat ni, maka nampak berasa. Dengar berasa disabuk disabuk saat ni tu, maka berasa. Apabila berasa, boleh buat menanuk, boleh buat masak. Ini dalil kata orang yang makan harta anak yatim tah dunia seolah dalam perut dia tu penuh dengan api neraka. Maka makan api neraka di dalam perut. Sebab itulah orang mana makan harta tak benar, lebih-lebih lagi harta anak yatim seolah dalam perut dia penuh dengan api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila dia mati akhirat, Tuhan akan masuk dia di dalam neraka sa'id, di bawah neraka jahannam. Wal iazubillah. Jaga moleklah pada cara jadi waliul amri bagi al yatim, tu bagi harta anak yatim.
jaga molek. Jangan duk makan harta anak yatim. Misalnya kita pok darah, nah kita ni adik bagi kakak kita. Kakak kita mati, tinggal anak dia. Anak dia tak nak darah, mutulun cara tak dah beres. Anakku ni, aku tinggal harta ni, mutulun cara tak. Kita pergi kena amanah tu. Maka kita makan harta anak yatim, seolah tahu makan repi dengan kolek peluk. Jaga molek. Pok cara harta anak yatim. Lepas tu Nabi kata hadis, Nabi kata begini. Ana wa kafilul yatim fil jannah. Nabi kata dia, aku dan orang membela anak yatim fil jannati, di dalam syurganya. Aku wa kafilul yatim fil jannah. Makna kata aku, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan orang duk carakan anak yatim, cara harta yatim jadi subuh, harta 10 rang jadi 20 rang, jual hak ni. Dah jual 10 juta, beli tambah lagi kau subuh, kau biak. Orang ni Nabi kata sekali dengan aku di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ana wa kafilul yatim fil jannah. Takkan? Tu cara molek weh kalau ada anak yatim satu hari. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu benda haram melazimikan kita menjauhi daripadanya, kerana apabila siapa dia tak menjauhi, masalah kita anak yatim dia akan terjun dalam dengan kau sa'ir. Kalau dia makan harta anak anda, maka tak benar lagi, dia akan terjun di dalam dengan kau jahannam ataupun dengan kau yang lain. Dan setengah daripada orang makan benda haram, tengok Nabi kata, wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan telah sebeda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam katanya, kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bihi. Patah pasal makna molek. Kullu lahmin, bermula tiap daging. Daging ni daging ni. Nabata, tumbuh ia, hasil ia, min suhtin, tengah daripada riwayat min haramin. Tiap daging tumbuhlah ia min suhtin, daripada makan ni haram. Seperti makan ni harta anak yatim, seperti makan akli riba, makan reba, seperti makan riswah ataupun makan harta orang dengan tidak kebenaran, tidak keizinan. Kullu lahmin nabata min suhtin ay min haramin, daripada perkara haram, fannaru aula bihi, maka bermula api neraka itu aula, terlebih utama bihi, dengan dia, dengan lahmin nabata min suhtin. Api dengan kau suka sangat nak makan daging orang tu. Orang mana? Orang daging yang tumbuh daripada harta haram. Daging yang tumbuh mana? Makan hari-hari makan riswah, hari-hari makan harta reba, hari-hari makan harta anak yatim. Api dengan kau suka sangat nak serang kepada daging dia. Fannaru aula bihi, maka api dengan kau terlebih utama dengan dia, dengan lahmin nabata min suhtin. Ingat molek ni. Api ni kulit-kulit kita ni duk serang gawa. Api dengan kau nak makan. Sebab apa? Daging dia tumbuh daripada perkara yang haram. Gawa? Makan reba, makan riswah, makan tipu orang, tipu masalah mata kilo. Ni daging-daging hak tumbuh daripada harta haram, maka api dengan kata aku rasa suka, berasa keterawa, bagi pula berasanya utama nak makan harta daging-daging orang yang gawa yang makan harta haram. Api dengan kata sallallahu suka api dengan kata kepada kulit-kulit dan daging yang tumbuh pada harta haram. Daging hak tumbuh daripada benda-benda yang haram, jaga baik-baik. Akhirat esok kita akan tepuk. Kalau kita tak si, kita kena pergi. Apa mati, tak mau mati kena mati. Tok si masuk kubur, kena masuk kubur. Tok si daripada soal muka, kena soal. Tok si godeh, kena godeh. Kalau kita silap, kena dengan kau. Kalau kita salah dengan Allah, kita kena bakar urip dengan kau. Mu tok si pun kena masuk. Mu kena masuk. Mu lari setara mana pun, lari luar bumi, mu lari tak lari. Sebab kena ingat, kata aku kena mati. Sebab tu orang buat zikir mati, aku mati ni. Aku kena mati ni. Kali ingat mati, boleh pahala sekali. Lepas tu ingat ke mati, nafsu kita tak tajik. Aku buat kaca-kaca aku nak mati. Kaca-kaca duk bisa pun aku nak mati. Kaca-kaca bisa kena mati. Sebab tu sunat kita ziarah kubur banyak-banyak supaya kita tak jadi tajir sangat nafsu kita. Ingat kepada Allah, ingat kepada mati. Ingat molek deh. Orang ingat mati ni tupu gila nafsu tu. Nampak nak kasar-kasar. Ingat mati. Tak boleh. Aku kena mati. Kena jumpa muka naki. Bodeh aku nak tukar siap bain. Masuk 70 star masuk dalam. Ingat molek semua kita kena mati. Semua kita kena rasa kullu nafsin za'iqatul maut. Kan? Semua kita kena rasa mati belaka. Tak kira orang debel, tak kira raja, tak kira orang materi, tak kira orang tamada, tak kira orang kesak, tak kira orang kaya, tak kira orang alim jahil, semua kena mati. Tengok. Wasani, dan sebab yang kedua, kenapa kita kena menjauhi daripada perkara yang haram.
dan menjauhi daripada perkara syubhat. Yang pertama tadi, supaya nak kita beringat daripada api neraka Jahannam, ataupun takut jatuh kita dalam neraka sa'i, ataupun orang panggil makan benda haram, harta haram, ini api nerakanya sukanya kepada kulit dan isi dan daging yang tumbuh dengan haram. Wasani, dan yang kedua, daripada perkara yang kita kena menjauhi daripada perkara yang haram. Anna akilal harami, ialah sesungguh bahasa yang makan. Akila isim fa'il tu. Akila. Asal dia akila. Akila datang bahasa fa'ila. Anna akilal harami, ialah bahasa yang memakan akan benda yang haram. Benda yang ditegah oleh Allah Ta'ala itulah. Wasyubhi wasyubhati, dan perkara dijadikan samaran. Orang mana nah yang makanlah ia akan perkara haram, perkara yang syubhat di antara halal dan haram ni, matrudun, dilontar akan dia dan dijauhi akan dia. Daripada rahmat Allah Ta'ala. Orang mana makan benda haram, makan benda syubhat, orang ni dihalak oleh Allah. Orang ni jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya doa tak jadi. Ya baca Quran ya tak terima. Ya semaya tak diterima sebab ya dihalaukan oleh Allah daripada rahmat. Dia dijauhi. Ingat. Kita takut Tuhan halak kita ya. Tuhan halak kita ikut mu nak jadi ke mana atas dunia ni. Tapi mu kena ingat satu hari mu kena tuju dalam neraka. Kita bimbang takut kita tu lepas daripada rahmat Allah. Kita tak set Tuhan tak apa. Tuhan tak ada guna apa. Kita tak say Tuhan, Tuhan tak ada kekurangan apa. Kita tak say semaya tak boh kepada Allah Ta'ala, Tuhan tak ada rusak apa. Tapi apabila Allah Ta'ala tak say kita, Allah Ta'ala halak kita duk jadi metawak ataupun kelai kabut atas dunia, kita pak nyanyi. Kita pak nyanyi ya. Nyanyi sebab apabila mati, kita akan disoal oleh muka nakir dan pula kita akan jatuh lain neraka dan terujung lain neraka. Sebab tu kita bimbang takut kita matrudun, dihalak oleh Allah, dihalau oleh Allah, dijauhkan daripada rahmat Allah. Hak kita nak, ya Allah, pipilah kami, ya Allah. Pipilah aku ni duduk dalam hidayat. Pipilah aku duduk dalam ngaji. Pipilah aku duduk dalam doa-doa bagi ulama. Pipilah aku dalam doa-doa bagi orang-orang soleh. Hak ni yang kita nak. Doa dah weh. Ya Allah, pipilah aku ni dalam hidayat, dalam taufik. Pipilah aku ni duduk di bawah naungi ulama-ulama, naungi orang-orang soleh, naungi bagi doa-doa muslimin-muslimat. Sebab orang tinggal semaya, orang ni tak masuk dalam doa orang muslim-muslimat dah. Orang mana tinggal semaya, ataupun orang mana melengah-lengah semaya, semaya buat main-main, semaya kadang-kadang nak masuk asar pun semaya zuhur. Kadang-kadang kacuh tiap zuhur dengan asar. Orang ni yang tak masuk dalam doa orang muslimin, orang alim ke, orang soleh ke, orang muslimin. Allahumma ghfir lana walil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Orang yang tak semaya tak masuk dalam doa ni. Orang doa Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim ikhwanana, dia tak masuk dalam doa ikhwanana. Apabila seorang tu tinggal semaya ataupun dia melengok-lengok semaya. Sebab tu, siapa dia jaga semaya, dia jaga awal waktu, dia jaga tiap waktu, mana kata orang alim mana duduk oleh dunia ni, orang soleh duduk oleh dunia, maka termasuk kita ratik le doa mereka. Apa kita nak tak? Kita nak, kita kena jaga. Nah, apa tu? Anna akilal harami wasyubhati matrudun. Tengok weh. La yuwaffaku lil ibadati. Tiada ditaufik akan dia, akan akilul harami wasyubhati. Tiada ditaufikkan akan dia oleh Allah. Allah Ta'ala tak buka jalan. Allah Ta'ala tak menerang hati dia. We jadi kuasa. We jadi boleh buat. Lil ibadati, bagi ibadat. Orang mana makan perkara haram, orang mana makan benda syubhat, Tuhan tak buka hidayah. Tuhan tak beri penerangan hati, berasa nak ibadat. Boleh tiap ni? Lalu puasa tak mahu buat amal. Puasa malah nak baca Quran. Puasa malah nak mengaji. Puasa malah nak sembahyang. Boleh tiap makan benda haram banyak tu. Tuhan tak taufik pada mu. Tuhan tak menerang kepada mu. Tentu tak untuk mu ibadat kepada Allah. Kerana dalam dirimu, darahmu tu duk mengalir cara haram. Tuhan tak buka kepada mu boleh ibadat dan taat pada Allah. Cuba cek masing-masing. Aku ni rajin ke tak buat amal weh? Kadang-kadang buat amal ni boleh semaya 2 rakaat ni, orang panggil minnatun minallah. Ataupun kita syuhud kepada minanillah, nikmat-nikmat Allah. Bukan kita. Boleh semaya saat ni. Nikmat Allah ni. Kalau Tuhan tak beri nikmat kita, Tuhan tak buka hati kita, Tuhan tak taufik, tak boleh semaya. Tengok banyak lagi, tak batas, tak ada semaya.
Ramai banyak anak tak boleh sembahyang sebab tak ada nikmat Allah, tak ada taufik minan. Apa? Minanun min Allah, tak ada. Sebab tu tak boleh nak sembahyang macam kita, tak boleh nak zikir sebab yang tak ada nikmat Allah. Tapi kita ada, sebab itulah kata guru kitanya, apabila kita boleh sembahyang, kita pandai genung sultan, Allah, aku boleh sembahyang 2 rakaat saat ni ya. Aku sembahyang 4 rakaat saat ni ya. Aku boleh zikir Allah dah. Allah dah dah syuhud. Jawab, memandang kepada minanun minallah, nikmat-nikmat daripada Allah yang Tuhan buka hidayah pada kita. Faham molek tu? Tinggi sikit kalah tu. Tengok lagi. Idh la yasluhu, kerana orang makan benda haram, makan benda syubhat, Tuhan tak buka hati dia, boleh gawat ibadat. Tengok yang ngedok nega. Idh la yasluhu, kerana tiada patut ia akilul haram wasyubhati, tak patut, tak layak. Lo tak layak weh. Ofok-ofok makan benda haram masuklah mulut dia. Lepas tu jadi daging darah dia. Makan barang demo tak minta. Moh kita lah ni banyak sana. Gini demo buat makan kapung. Nyak aku kelik tuai puluk pun tak izin mana tu. Kadang-kadang buat kelik dengan puyuk. Siapa-siapa puyuk tuai puluk hilang. Aku habis nak beranak dia. 3 kali, 4 kali jogi makan. Buat kelik pun tak jabe-jabe di rumah. Tak ada minta izin pada tuai puluk. Lepas tu kelik duk taruh dah 7 boleh makan minggu. Lepas tu makan ni kita makan orang tak suka. Tuai puluk tak ada duk payah siapa taruh tu makan sekali 2 kali lagi. Ni berakuk siapa puyuk-puyuk belangor buat kelik taruh siapa minggu-minggu. Tuai tak izin. Lepas tu duk makan, anak kita duk makan tak jadi kerap. Ni kita tak jaga ni benda ni. Rasa tak ada karik sebab tu tengok dia nak kerja tak ada berhenti tapi duit nampak tak tukar. Kerja tak berhenti duit nampak tak ada tombol. Sebab Tuhan tarik rezeki. Tuhan tarik keberkatan dalam hidup dia. Lepas tu nak berkat dalam hidup, kena jaga amalan, kena jaga kasmaya. Lepas duit kita kena perhabis tasarruf kita tu guna, kena dengan cara hak Tuhan nak. Insya-Allah duit ni berkat. Wahai dekah kau gatik, dekah sejik gatik, dekah nak yatim gatik, dekah pada masalah gatik, cabutlah rezeki kita tu. Lepas tu tak ada kena royak demo lah kita buat tu. Kita suruh royak cabut duit kita tu, jangan duk saya sangat. Nah, baru Tuhan beri murah rezeki kita. Lepas tu buat amal jaga gatik. Nah, tu dia. InsyaAllah Tuhan bagilah kemewahan kepada kita. Id la yasluh, kerana tidak patutlah ia akilul haram. Abdul Rahman. Muhammad Amin. Kerana tidak patut dan tidak layak. Li khidmatillahi ta'ala. Untuk nak mengkhidmat Allah. Untuk nak mengibadat pada Allah. Tak patut. Orang makan benda cuma ni. Makan benda reba ni. Makan riswah ni. Makan harta nak yatim. Orang ni tak layak untuk dia nak ibadat Tuhan. Untuk dia nak khidmat pada Allah. Tak patut. Sebab apa? Dalam diri cuma kelompok ni. Nak takbir. Allahu Akbar. Dalam diri enggak. Makan benda raja. Takbir. Allahu Akbar. Tak layak tubuh dia cuma. Supaya kita apabila kita cuma, kita diri rasa tak sedap lah kan. Apabila kita buat maksiat banyak-banyak, kita buat maksiat banyak-banyak, kita buat berjuru, lah hati ni rasa bara bila. Sama kita rasa tak sedap, nak kecek, nak molek. Kita di benda cuma pun banyak lah. Sama kita ni pun rasa tak sedap je. Sama Allah kita duduk dapat malikul muluk, raja bagi segala raja. Makan benda haram, makan riswah, makan takbir Allah nak besar ke Tuhan ni. Rasa tak layak. Tubuh badanku ni darah yang mengalir ataupun yang duk gelomok dengan darah-darah yang haram. Makan ni haram tak patut. Illa kullu tahirin mutahharin. Dah. Orang yang gapo akilul haram wa syubhati, tak patut ia nak khidmat Allah, tak patut ia nak ibadat Allah. Illa kullu tahirin mutahharin. Malakan tiap-tiap orang yang suci. Orang yang suci, tak ada makan benda haram, tak ada makan benda syubhat, tak ada makan harta orang. Dah. Mutahharin, yang disuci dan dibersihkan akan dia akan tahir. Dia suci lagi pula dimenyucikan akan dia. Dah. Dengan ni tu kalau mau tahu nak menyuci orang. Supaya ni air asalnya tahirun, air suci. Air suci mutahhirun, dia boleh menyuci kau orang. Air suci dia gagah siapa boleh menyuci supaya kita tahu ni cicak. Buaikan cicak tu baik, lepas tu air ni pergi curah lah atas 3 kali. Air ni tahirun, diri air cuci. Lepas tu mutahhirun, gagah dia tu boleh menyuci najis. Lepas supaya kita nak jadi da'in, nak jadi pendakwah, kita diri cuma. Lepas tu kita nak berdakwah orang. Kita diri pun nak buat diri tak agak. Lepas tu nak menyuci orang. Oh, jauh.
Kita kena suci dulu. Kita kena bersih dulu. Baru kita gagah nak dakwah orang, nak menyuci orang. Ni kita di pun duk tak letak lagi, duk tak orang panggil tak betul ana lagi. Okey. Tu dia. Qul tu berkata aku, ana aku tu sebagai takkid dhamir muttasil dah qul tu dah. Tu panggil dhamir mutakallim. Ana dhamiru faslin mentakkid akan dhamir muttasil. Wai dah. Qul tu berkata aku. Ana tu mentakkid dia panggil dhamiru faslin takkidun likaunid dhamiril muttasil fi qul tu. Alaihissallahu ta'ala, adakah tiada Allah Ta'ala itu qad mana'a al-junubah, sesungguh menegah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini misalnya buat misal. Qad mana'a Allahul junubah, qad mana'a, sesungguh menegahlah ia Allah al-junubah, akan orang-orang yang berjunub, akan orang berjunub. Apa yang ada orang junub? Orang setubuh dengan isteri. Orang berjunub. Allah Ta'ala tegah aniddukhuli, daripada masuk. Allah Ta'ala menegahkan orang berjunub daripada masuk fi baitihi, di dalam rumahnya, rumah Allah. Gapo rumah Allah? Ai wa huwal masjidu awil jami'. Tak tidak? Gapo rumah Allah? Ai wa huwa al masjidu ataupun awil jami'. Orang berjunub. Orang ni malas-malas ya saat ni tu dah. Gapo? Setubuh dengan isteri. Ataupun dia bergalau semalam. Kamu ada sepah pada galau, dia nak asal sejid tak boleh dah. Haram. Orang berjunub, orang keluar air mani, orang setubuh, tak kira lah. Makna dia berjunub. Junub tu emo setubuh dengan isteri, emo dia keluar mani sendiri, makna dia nak masuk lah sejid, nak buat amal ibadat, tu hal lagi. Dah tu hal lagi. Makna al-junub tu dia panggil di sisi Allah Ta'ala tu hal lagi tak boleh masuk di dalam rumahnya, yakni al-masjidi. Dah. Wal muhdisah, dan pula Allah Ta'ala larang al-muhdis, yakni orang yang berhadas. Mana hadas kecil. Adapun junub tu hadas besar. Orang panggil najis yang bahasa maknawi tapi besar. Wal muhdisah ni hadas kecil. Orang jatuh asmaya sebab ketuk, ataupun sebab dia tepuh dengan retina dia, ataupun dia tepuh dengan zakat dia. Dah. Tuhan tegah amasi kitabihi, daripada menyetuh akan kitabnya, kitab bagi Allah. Ni Quran, masalah Quran ni. Ni Quran lagi ni. Ni Quran. Lepas tu demo ni jatuh asmaya sebab dia ketuk. Demo ni jatuh asmaya sebab dia pergi pala zakat. Pergi butir tak apa nah. Pergi telur burung tak apa. Telur burung tak jatuh asmaya. Pergi tononai pun tak jatuh asmaya. Pergi pala zakat, hak tu jatuh asmaya. Gitik retina jatuh asmaya. Maka seorang yang berhadas kecil, dia nak pergi Quran tak boleh. Sayuti. Baik. Buat kerja lah, Tik. Dan nak pergi Quran tak boleh. Tu hal lari daripada pergi Quran. Fuak berjunub, hadaf sah, tu hal lari masuk sejid. Dia masuk sejid. Lepas tu najis dah kan. Najis betul-betul. Tak ada najis supaya dengan makan haram lagi. Tak ada najis apa tengah makan rok, makan reba, makan rislah. Kau dah ya berjunub tu lah. Harus tak berjunub? Harau. Boleh tak seorang nak berjunub? Harau. Boleh nak setubuh dengan isteri dia? Boleh. Boleh nak setubuh retina? Boleh. Tapi tu hal lari dah tak ada najis betul-betul lagi. Tapi tu hal lari dah masuk sejid. Tu hal lari dah pergi Quran. Tengok. Qala azza wa qala, berfirman Allah azza yang maha mulia, min qailin, daripada seorang berkata, wala junuban illa abiri sabilin hatta tautasilu. Tengok. Wala junuban, dan tidak adalah orang berjunub itu. Orang hadafsa itu, dia setubuh dengan isteri, yang dengan isteri tak boleh nak masuk dalam masjid. Dah kan? Ni hukum fiqh ni. Hukum fiqh tak boleh orang berjunub masuk masjid. Illa abiri sabilin, malaikat lalu akan jalan le masjid. Dah. Mana malaikat lalu dah. Dengan guna ni. Ni masjid ni. Ni masjid. Lepas tu orang berjunub ni, dia berjunub. Lepas tu dia nak tubik pergi tak boleh. Jalan tak ada dah. Lek ni katuk, lek ni sumat, lek ni tantang, lek ni tantang. Ada jalan sejid dia boleh pergi. Maka dia ni subuh dengan isteri dia semalam. Lepas tu makin dia tu nak tubik daripada, nak pergi tubik daripada sini, daripada rumah dia. Nak pergi kepada luar tu tak ada jalan. Nak pergi mani pun tak boleh. Tempat dia duduk ni dia berjunub. Misalnya yang ngigal. Yang ngigal les sejid. Ngigal les sejid saat ni tu. Semua pecah habis dah tim-timnya. Lepas tu penuh. Dah. Lepas tu nak tubik, tak boleh nak tubik dah. Lek ni pagar, pagar habis. Mereka kena lalu kot sejid.
Lepas tu lalu ke sejid, orang panggil kena darurah. Tak ada jalan lain. Maka tika ni syarat benar qadar dia lalu. Tapi jangan menajis le sejid. Ataupun kau dah nak lalu jalan le sejid untuk nak melepaskan dia daripada junub ni. Boleh lalu kerana tak ada jalan lain. Hatta tagtasilu hingga mani hatta tagtasilu hingga manilah oleh kamu ataupun manilah mereka itu orang yang berjunub. Kalau lepas dah bayar mandi tak ada apa, boleh yang masuk sejid. Lagi mandi dia tak mandi, maka najis tu najis zahir ke? Tak, najis maknawi. Nampak kita kata orang berjunub cuma tak nampak, tapi tu pun tu hal lari dah masuk dalam rumah dia. Wa qala Allah Ta'ala, dan telah firman Allah Ta'ala lagi, la yamassuhu illal mutahharun. La yamassuhu, tiada menyentuh akan dia akan Al-Quran. Tak boleh nak sentuh akan Quran. Tak boleh nak sentuh Al-Mishafa. Sayuti. Illal mutahharun, malaikat orang-orang yang disuci mereka itu. Malaikat orang-orang suci, orang bersih daripada hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil nak pergi Quran tak boleh. Haram lah pergi Quran. Haram. Malaikat ada niat yang lain, hak tu ada sebut lagi kitab mereka. Semata-mata kita jatuh asmaya, dia pegang ke Quran buat tangan, berdosa. Malaikat kita niat yang lain, niat pegang kalah. Kalau tak ada benda lain, orang lain pun tak ada, kita nak asmaya pun payah nampak Quran duk tempat rendah. Quran saat ni tu tempat apa? Tempat yang tergabah. Orang panggil Quran duk tempat yang terhina, lepas kita nak buat lagu nak asmaya jauh nak baik. Lepas tu kalau kita duk lepas gitu, nyo tagi nyo nak di air ke nyo berak dia je, maka kita nak lagu nak. Kita pergi pegang kayu kan, niat pegang kayu. Bukan pegang Quran, pegang kayu. Kosak pegang kayu. Tika ni kerana darurah boleh. Tapi yang kita tengok satu lagi nya dah. Hak gi baru ni hak pelat sikitnya dah. Tong, dia buat tong cat hijau. Dia tok tiap-tiap masjid. Tok tiap-tiap masjid Pakistan. Dia panggil aurakun, dia apa dia? Aurakun, dia apa dia? Muqaddasah. Semua di tiap masjid, tiap kampung mana ada warakah. Yakni ada khetah-khetah tulis nama Allah. Ada khetah-khetah orang panggil tulis akarat. Maka ya hatu tong tu habis. Setiap masjid lah Pakistan untuk demo temung boh letong tu. Temung letong boh letong tu. Temung nak khetah nama Allah, nama Arab, bahasa Arab, sebab bahasa Arab ni lughatu ahli jannah. Sebab mereka mulia, sebab lughah Arab ni dikatakan lughah ahli syurga. Maka mereka suruh boh dalam tong, dalam sebulan sekali kutik. Maka hipung khetah nama Tuhan, nama Arab, dia pergi tahu di dalam laut. Ataupun tak dalam, dia gali lubang besar, dia pergi kamu khetah tu. Adapun kita mazhab Syafi'i, khetah-khetah yang ada nama Allah ataupun nama Arab, harus kita bakar. Tapi di segi mazhab Hanafi, dia tak harus. Emo khetah ni kita tahu capok di dalam laut ataupun kamu di dalam tanah. Tengok demo mulia siapa tahu tu. Orang demo. Lepas tu masa dulu dia panggil haji lah. Haji enggan puasa ye. Dia panggil beyih duk Mekah dulu dia panggil beyih wali. Beyih wali ni ada kani yang sokmo, dia jalan mana jumpa apa khetah nama Arab, akarat yang mek buh lekani ya. Dia temu nama Allah yang buh lekani ya. Dia mau panggil beyih wali, kau duk Mekah dulu. Siapa tahu tu dia memulia kepada khetah-khetah warakah yang ada nama Allah dan pula ada akarat. Lepas kita tak ada asmaya jangan duk pergi lah. Macam pergi niat yang lain. Ma'annal janabata wal hadasa amrun mubahun, serta puasa janabah dan pula hadas kecil amrun mubah ialah satu perkara yang harus. Bukan tak harus berjanabah, harus bersetubuh, harus jatuh asmaya, bukan perkara tak harus. Fa kaifa biman huwa munghamisun fi qazril haram wa najasati suhti wa syubhati. Maka betapa kalau kue biman dengan mereka, huwa yang ia mereka munghasimun, yang tergelam ia, yang menyelam ia fi qazril harami wa najasati suhti, duk tergelam ia di dalam keluak teh, dalam luak teh, dan cuma bagi perkara haram dan najis bagi benda-benda yang haram, wa syubhati dan perkara subhat. Teruk lagi, setara kita terjanabah diharukan oleh Allah, boleh dia mahu nak setubuh, tapi tu pun Tuhan larang tak boleh masuk dalam rumah dia dah. Lepas tu orang jatuh asmaya, maka Tuhan larang dah pegang kita dia. Pas tahu mananya. Betapa kalau kuat orang ni duk makan benda haram, duk terjun dalam perut yang benda-benda haram, benda-benda yang haram, benda-benda yang dilarang, lagi pula benda syubhat. Teruk lagi daripada orang-orang janabah. Orang janabah tu pun Tuhan larang tak boleh masuk sejid. Lepas tu orang jatuh asmaya, Tuhan larang dah pegang Quran. Lepas tu fuah duk makan benda haram, cerak-cerak, nyatok cerak-cerak. Ni kau teruk lagi, Tuhan tak boleh masuk dalam syurga dia. Kat tu dulu, wa mata yud'a ila khidmatillahil azim wa zikri asyari subhanahu wa ta'ala subhanahu kalla fala yakunu zalika abada. Kat tu dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok weh.
Sayuti negara tik. Berahi lah weh. Supaya ada upah ni dia. Gemek boleh pula kok lagi nak weh. Zaidi. Hafiz laki. Baik, suka kali ada tengok nama senyum lama. Dan ya ahli syurga ya. Allahu Akbar. Allahu sallu ala al-habib. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Yunazzilul malaikata birruh min amrih ala man yasha'u min ibadih an anziru wa'lamu annahu la ilaha illa ana fattakuni. Tengok. Yunazzilul malaika, menurung ia Allah. Sebab orang kafir saat ni tu bila lagi ni ya Muhammad, azab Allah Ta'ala nak datang menutup ti segera. Mutak saduk menutup ti segera lah. Ata amrullah. Kerana kerja Allah Ta'ala akan datang semata-mata. Cerak datang. Mutak saduk minta gaduh lah. Hei fuak kafir kureh. Yunazzilul malaikata, menurung ia Allah Ta'ala. Al-malaikata akan malaikat Allah. Siapa dia murad dengan malaikat Allah? Ai Jibrilah. Boleh baca lah kata Jibrilah. Akan Jibril. Allah Ta'ala suruh malaikat Jibril itu turun. Turun malaikat Jibril dengan apa dia? Birruhi. Dengan roh. Apa murad roh? Bil wahyi. Dengan wahyu daripada Allah. Dengan satu perkara yang sembunyi. Pengetahuan yang sembunyi orang lain tak tahu. Malaikatnya Jibril dengan Nabi yang tahu. Wahyu daripada Allah. Menurun akan malaikat dengan roh dengan wahyu. Min amrihi. Ay min iradatihi. Daripada kanaknya. Kanak Allah. Kanak Allah orang lain tak tahu. Jibril dengan Nabi yang tahu. Deh. Kama dia memberitahu Allah Ta'ala akan pekerjaan dia. Dan menurun malaikat birruh ay bil wahyi min amri bi iradati dengan kanaknya kanak Allah kanak ala may yasha di atas mereka yang menghendaki ia Allah salah ta'ala may yasha ay ala may yasha'uhu di atas mereka yang menghendaki Allah akan dia akan man. Siapa dia man? Bayar menyata min ibadihi daripada segala hamba-hambanya. Hamba bagi Allah. Siapa dia hamba Allah ni? Wahum, dan padahal mereka itu hamba Allah Ta'ala. Hak Allah Ta'ala wi tahu, orang lain tak tahu. Jibril seorang yang tahu kata turunkan wahyu daripada Allah wi dia tu tahu Nabi tahu dah anbiya-anbiya ni. Wahum al-anbiya. Lagu Nabi misal. Ketika Nabi duduk semaya asar di Madinah. Pada 17 bulan selepas pada Nabi hijrah daripada kota Mekah mari pada Madinah. Kemudian ketika tu tahwilul kiblat. Mula tu Nabi dah ada kiblat dah, tapi mari duduk Madinah Tuhan suruh paling kiblat. Paling kiblat kan nak pergi kepada Kudus, kepada Palestin lah ni. Palestin, yakni kepada Kudus ataupun Masjidul Aqsa. Nabi duduk semaya Mekah dah ada Baitullah dah. Tapi apabila Nabi hijrah mari duduk di Madinah, Allah Taala suruh tahwilul kiblati, memalingkan kiblat. Hadap kepada hulu daripada Madinah, yakni kena pada Baitul Maqdis ataupun Masjidul Aqsa. Duk keadaan begitu, Nabi perut semaya hadap kepada Masjidul Aqsa. Lama dia lah hati Nabi tu duk ngadu semua, duk kecek semua. Gano Tuhan suruh aku ni hadap kepada Masjidul Aqsa ni. Kok mana ni weh? Kok mana ni weh? Hati duk ragu-ragu. Duk tak puas hati sebab dulu biasa bersembah Baitullah. Duk hadap pada Baitullah ketika ibadat. Mari Madinah kena hadap pada Baitul Maqdis. Berapa bulan? Kata dalam hadis Bukhari-nya 17 bulan. Setahun lebih. Ketika Nabi duduk Madinah setahun lebih, 17 bulan kata dalam hadis Muslim, 16 bulan, 16 syahran. Dalam hadis Bukhari, 17 syahran. 17 bulan. Duduk keadaan begitu, Nabi duduk semaya waktu asar di Masjid Qiblatain. Sebab tu panggil Masjid Qiblatain tu. Nabi duduk semaya asar. Hadap ni, seolah kita tu hadap kat ni lah hulu ni. Hadap kat ni. Ni hulu. Ni kita tahu ni kiblat masalah. Kiblat pada Kaabah. Nabi dah hadap ke hulu, hadap pada Masjidul Aqsa. Nabi semaya asar. Semaya asal siap duk maya semaya deskaat waqaat malaikat Jibril turun mai pada langit. Yunazzilul malaika, menurung Allah ke malaikat dengan ruh yakni dengan wahyu mai royak di dalam telinga Nabi. Kalau wahyu sahabat lek belakang tu tahu tak? Sahabat lek belakang tak tahu. Kata Nabi dengar gapo? Nabi tahu gapo? Sahabat tak tahu. Tapi malaikat Jibril turun mai pada langit royak ya Muhammad tahwilul qiblah. Tu ayat nah fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Malaikat Jibril kecek lelinga Nabi.
Nabi itu terdengar, Nabi tahu daripada wahyu yang dibawa oleh Jibril daripada Allah. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka paling engkau akan dada engkau dan muka engkau ilal masjidil haram. Fawalli wajhaka ilal masjidil haram. Paling Muhammad akan muka engkau paling pergi kepada mana? Kepada Masjidil Haram. Nabi pun dalam semaya asar tu juga satu ketika hadap kepada Baitul Maqdis pada Masjidul Aqsa dan pula satu ketika paling juga semaya dalam 4 rakaat tu klik kepada Baitullah. Kan? Sebab tu masjid tu ada dua ke apa? Dua mihrab. Mihrab satunya hadap kepada hulu dan satu mihrab tu hadap kepada jatuh. Lepas tu wahyu ni siapa ya? Nabi seorang yang tahu. Tu nak misal tu. Yunazzilul malaikata birruhi bil wahyi ala man yasha' di atas orang yang Allah Taala kehendak min ibadi, siapa di ibadi wahum al-anbiya. Adapun orang-orang alim, adapun orang-orang soleh auliya ilah, hak tu tak panggilkan wahyu, dia panggil apa dia? Orang panggil ilhamun. Dia panggil ilham. Dia tak panggil wahyu, dia panggil ilham. Tu dia. An anziru. An tu dia panggil an apa? Bukan an aminasa. Bukan an tu bukan an mukhaffafah. An tikadik dia panggil an mufassirah. Tengok tak? An apa maknanya yunazzilul malaikata birruh min amrihi ala man yasha'u min ibadihi an anzir. Nak tafsir. Kenapa Allah Subhanahu wa taala buat turun malaikat dengan wahyu di atas mereka daripada urusan Allah, perintah Allah di atas mereka yang Tuhan kehendak. Dah. An anziru. Nak tafsir. Bahawasa menakutilah oleh kamu. Hei para nabi ataupun man yasha'. Hendak menakutilah oleh kamu. Khawifu. Hendak menakutilah oleh kamu dan menggerung oleh kamu al-kuffar al-kafirina, akan orang-orang kafir. Namun menakutilah akan orang-orang kafir, menakuti bil azab, dengan azab Allah. Hei orang kafir, Nabi kata, mu tak usah buat nyenyel lah. Mu tak usah nak bersegera ke. Ataupun nak memperlambatkan azab Allah. Tapi azab Allah memang tetap atas amrullah. Datanglah azab Allah dan kerjaan Allah. Mu tak ada kena bimbang. Maka mu datanglah oleh Nabi-Nabi ataupun Rasul-Rasul untuk menakuti orang kafir dengan kata, mu tak kena bimbang. Azab Allah tetap memang akan berlaku. Takhawifu al-kafirina bil azab. Dengan azab Allah. Dengan siksa Allah. Wa'lamuhum. Dan hendak memberitahu oleh kamu, hum akan mereka itu akan al-kufar. Hei para nabi, memberitahu akan para kufar ataupun kepada orang kafir, annahu la ilaha illa ana. Tiada jenis Tuhan yang disembah dengan sebenar illa ana, malaikat aku, yakni Allah. Meroyak pada mereka, hei rasul, hei nabi-nabi, kepada orang kafir, la ilaha illa ana, tiada jenis Tuhan malaikat aku Allah ni. Fattakuni, maka hendak takutlah oleh kamu. Ni tu orang panggil nun wiqayah tu. Asafat takuni. Tapi fi amal. Azahiyah tu baik dah. Fattakuni, maka hendak takutlah oleh kamu. Mana? Khafuni, takutlah oleh kamu. Hei orang-orang kafir akan daku. Sebab azab Allah memang tetap, memang berlaku, memang hasil. Mu tak ada kena nak bergaduh. Dah. Kenapa Allah mana? La ilaha illa ana, tiada jenis Tuhan yang disembah dengan sebenar malaikat aku. Fattakuni, kenapa boleh kata Allah Ta'ala saat ni tu mu kena takut? Khalaqas samawati wal arda bil haqq, telah menciptalah ia Allah Ta'ala menjadi, mencipta, menimo, mengada daripada tak ada kepada ada. Tu mana khalaqa? Apa mana khalaqa? Yani ijad, yani mengada. Apa? Minal adam, minal wujud, ilal gaba, minal adam, ilal wujud. Gitu. Khalaqa di mana? Al-ijad, minal adami, ilal wujudi. Itu mana khalaqa? Apa mana khalaqa tu leh? Ai, minal gaba, al-ijad, minal adami, ilal wujudi. Yakni mengada Allah, menimbu Allah daripada tak ada pergi pada ada. Asal langit tak ada, lepas tu Tuhan mengada. Asal bumi tak ada, Tuhan menjadi. Dulu ada langit tak ada. Dulu bumi tak ada. Hak ada Zatullah wahidah. Zat Allah Ta'ala tunggal. Belum pada langit ada, Tuhan ada dah. Belum arah ada, Tuhan ada dah. Belum kursi ada, Tuhan ada dah. Tuhan ada sebelum qabla kulli syai'. Tapi benda ni ada selepas daripada Allah. Sebab tu Allah Ta'ala huwal awwalu. Tuhan tu awal kali. Mula-mula sekali daripada semua benda ni. Sebab tu dalam kata huwa iya Allah al-awwalu. Awal iya Allah.
Awal belum daripada arah, belum daripada langit, belum daripada kursi, belum daripada lauhil mahfuz, belum daripada kita semua ni. Awal. Wal akhiru, Tuhan tu akhir. Akhir mana? Semua benda lain menatih bih, menasah bih, bukit bukan selagi lekan datang, hancur lebuh bih, lauk-lauk pun hancur bih, matahari pun jatuh, selerak tak buat bih. Hak yang kekal, hak yang akhir, Allah. Wal awal wal akhir. Khalaqa menjadi Allah as-samawati, akan 7 petala langit. Tulis petala langit. As-samawati 7 petala langit. Wal arda, dan akan 7 petala bumi. Samawati kita ayat dah. Tu ibarat dengan nyamuk. Tulis situ sebab apa tu ibarat dengan nyamuk? Yakni kerana langit selapis-selapis ia sengai. Tulis situ. Tulis luar bahasa kita kerti. Tak kita tulis pula. Tulis hak kita kerti. Sebab apa tu nyamuk akan lapar langit. Beri dengan jamu mu'annah. Kenapa? Kerana langit setiap lapis tu dia sengai, perjalanan setengah di antara langit pertama, langit kedua, 500 tahun. Wal arda, Tuhan menjadi 7 lapis bumi, tapi dengan mufrad. Ini isyarat bumi tu rapat-rapat. Selapis-lapis rapat-rapat. Supaya ni, supaya ketan ni. Rapat-rapat. Tak ada sengai dah. Ni. Langit satu ni kita tahu. Langit pertama dengan langit kedua, sengai 500 tahun. Langit kedua dengan langit tiga, sengai 500 tahun. Sebab tu as-samawati. Khalaqallahu samawati, menjadi bil haqqi, dengan benarnya. Benar semua ti weh. Apa nama bil haqqi? Ai muhiqqan, benar sungguh Allah Taala. Tak benar hana tengok diri tah pala ada apa? As-sama'u fawqana wal ardu tahtana yusri. As-sama'u fawqana, langit di atas kita, wal ardu tahtana, dan bumi di bawah kita. Pas benar tak? Tak benar buat apa? Musyahadah, nak napi, nak batal tak boleh. Kata langit tak ada, mubahang. Kenapa? Musyahadah mata, langit tak kepala weh. Musyahadah ke bumi, lah ni kita duk jalan tak apa? Jalan tak bumi. Kamar dia mu nak bohong, mu nak kata tak ada bumi, langit tak boleh. Sebab tu orang panggil langit dan bumi perkara yang benar jadi oleh Allah. Ta'ala, aiqat ta'ala, maha tinggi Allah, maha suci Allah, amma yusyrikun, daripada barang yang mensyirik oleh mereka itu al-musyrikun dan wal kufar. Tuhan tu maha tinggi, maha lepas, maha suci, maha bersih daripada barang yang duk syirik mereka itu, yang duk berkasi mereka itu. Salata amma yusyrikun, ai amma yusyrikun, daripada barang yang syirik mereka itu akan dia akan barang. Gapo barang mereka duk syirik dalam ibadah? Fi ibadah wa fi ta'ah minal asnami, daripada segala berhala-berhala. Sebab orang kafir Quraisy ya sembah berhala gatik. Tika ia kejut, tika ia susah, ya agak Tuhan gatik. Sebab tu mereka tu berkongsi tentang ibadah, tentang persembahan, sembah pada berhala gatik, sembah kepada Allah Taala gatik. Lagi pula Allah Taala khalaqal insana min nutfah, telah menjadi Allah Taala, telah mencipta Allah Taala al-insana, akan manusia itu. Tengok molek dengan neraka. Khalaqa telah menimbul, kita ngaji sikit-sikit ya, tapi je perhati wi molek. Ibarat haduk baca dah dengan gapo sosok dah tu. Khalaqallah, khalaqal insan, telah menjadi Allah al-insana, akan manusia itu min nutfatin, daripada satu titik air mani. Nutfah ni sebab apa panggil nutfah? Satu kali titik air mani. Kalau jadi for kita semua ni bukan titik air mani poh tu. Nah, tubik jadi bertolak-tolak. Masalah nutfah, pertama sekali makna bertolak. Air mani dia tak tubik besi po air peli tu. Dia tubik pop. Perawat tengok. Dia tubik besi bertolak-tolak. Pas. Tu makna nutfah, tu makna arti nutfah ni, makna keluar tu dengan cara bertolak-tolak. Dia tak tubik cu itu pak kucing. Beza air mani dengan Cina. Air Cina, air Cina, pagi ya. Cina, air mani, pok. Ada. Lepas tu air mani hok dok jadi manusia ni setitik. Sungguh dia tubik banyak titik. Tapi hok jadi air mani, hok jadi benih orang ni setitik. Lepas tu dalam air mani hok banyak tu, hok debel hok jadi air mani, hok jadi benih lah. Dalam air mani tu ibu banyak pula. Lepas tu ibu tu tewas puan nak jadi tok uak ni. Air mani hok gagah ni. Belawai dalam tu mari tu buat moh. Hak mana gagah? Hak jadi tak wak ni gagah. Aku debel. Lepas tu dalam amal ni cuba kita tengah panas. Dia gerak amal ni. Amal ni cuba kita tengok. Kita sebab tu kan 40 titik darah jadi titik air mani. Sebab tu air mani dia duduk tengah panas lama dia nampak merah.
Lepas tu air mani apabila kita tak di tengah panas, tengah udara, tengah-tengah nah. Tengah-tengah ni dia nampak bergerak ngok-ngok. Kenapa? Dalam air mani tu dia ada benih. Benih tu dia panggil hormon. Hormon tu gagah ke tak agak. Kalau hormon tak agak benih apa, dia tak jadi anak. Kadang-kadang benih hak jatuh gagah, tapi nyogi masuk di dalam rahim tino, hak tino ada penyakit apa? Penyakit gugur. Gi makan benih hak jatuh tak jadi anak. Hak ni orang mandu tak mandu ni. Masalah apa ni? Jetak pop. Jetak gimana? Dia orang panggil hak ni kita tagi ni tu cong gini, hak ni buka, reda terima. Dia banyak kara dia weh. Sebab tu kadang-kadang gano boleh kata lama ni, boleh kata tak jadi ni. Orang panggil dia menikah 4-5 tahun gano tak jadi ni. Gano tak jadi benih ni, gano tak boleh anak ni. Emo amani dia tak berdeh naik kok nung, tak naik kok langit. Amani dia tunggu kok tu. Kalau berdeh dia tunggu kok tu mo. Tak ada cong kok tu dah. Ni salah satu ni tengok orang jatuh. Orang jatuh lelaki mana kalau amani tak macam kok tu, orang ni payah boleh anak. Kalau amani tu kan, tu kok tu. Tak makan atas. Sebab redah nak samuk ni nak makan atas tu. Pasal lagi tu ulama kaji dan pula doktor kaji. Satu amani ni macam dah tapi rahim tak buka. Redah tak terima. Tak ada tak. Lepas tu soal lagi, apabila amani jauh dah, orang panggil peranak ke tu jauh. Sebab tu kena peranak ke tu kena sikit. Kalau peranak ke tu tinggi, orang panggil tak jadi. Lepas tu pergi kaji sendiri. Manu ni, hormon dia tak agak. Japa nutfatin maniyin, air mani. Air mani hanyir dah. Kau jadi buat kita, hanyir dah. Tapi lah ni tengok lah, bau besar ni. Dulu cuba ambil air mani, boleh pasti pergi cuba tak muka hari. Hari hamba apa ke dapur lah. Air mani, buat air mani boleh setik. Sudah buat pergi. Pergi cuba tak muka sacilan. Negak dah ni. Hanyir. Bahannya dah hanyir. Lepas tu hina tak hina. Tapi bawa maritah dunia ni tak khabar weh. Bawa jadi kedebay, jadi nahayau. Jadi orang besar tak khabar. Kata ia tu amanah hanyir. Tak khabar. Kita nak ingat kasar kita. Kedebay pun air amanah hanyir ni. Dulu kata tak biar duk nok deh. Ingat situ lah. Takut ni amanah hanyir ni. Jadi bawa besar ni. Jadi orang kedebay. Jadi gampang ni. Terlupa ke asal dah pucuk usaha jadi. Pucuk usaha asal kita daripada amanah hanyir. Min nutfatin maniyin yang hanyir. Dah hanyir. Tengok. Dah. Tu hai jadi ni. Perhati molek. Masya-Allah tabaraka. Kalau perhati pada ayat Quran masya-Allah. Nah, dek. Syarah ayat weh. Syarah ayat. Perhati molek. Boleh banyak ni kalau kita perhati ni. Ayat yang Tuhan sebut ni. Dek. Tulis weh. Ngaji molek kita ngaji bersungguh. Baru ni kita main banyak dah. Kita berhenti pun lama dah. Yunazzilullahu al-malaika bil wahyi. Nah. Man yasha. Apa dah? Saya tulis hati. Negara dah. Muhammad Amin Said tulis dah. Minasyirki wa annahu la ma'buda bihaqqin illa fattakuni biadai faraidi. Faraidi lagi pula apa dia? Wa ifra wa ifradi sajilan.
Nero hilang. Nero okey. Kita kepala. Dah seperti Tuhan kepada Jibril alaihissalam pada waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam semaya pada Masjid Qiblatain. Qiblatain. Maka turun wahyu kepada Nabi dengan kata fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Masjidil Haram. Ni ayat tu mari. So Nabi paling daripada hadap-hadap kepada Baitul Maqdis ataupun Masjidul Aqsa, so paling mai pada Masjidul Haram. Qauluhu ta'ala dah. Tulis molek weh. Tanda. Belajar nulis dah. Kalau tak pandai nulis, belajar nulis dah. Wal arda bil haqqi liyastadilla bihima al ibadu ala azamati khalqihima wa annahu wahdahu al-mustahiqqu lil ibadah. Tanazzaha subhanahu ta'azama an syirkihim. Dah. Kalau langit itu bercerai dan renggang. Satu langit pada satu langit. Dah. Perjalanan ni. Dah. 500 tahun. 500 tahun. Perjalanan ni. Ada pun bumi dah. Ada. Bumi tidak. Tak kalah banyak tulis malam ni. InsyaAllah. Tak kalah. Tak kalah. Ya. Syarahkan ayat katanya qauluhu ta'ala yunazzilul malaikata birruh. Menurung Allah Ta'ala dengan para malaikat. Menurung Allah akan malaikat, murad malaikat Jibril. Khija Jibril waktu wahyu. Khija Mikail waktu hujan dan rezeki. Khija Israfil nanti sunat sangkala. Khija Israel nanti mik nyawa manusia. Khija Jibril nanti turun wahyu. Sama dia wahyu ni turun sakat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lah ni wahyu tak turun dah. Apabila wafat Nabi wahyu tak turun, habis dah wahyu. Kamari waktu turun Allah Ta'ala akan malaikat Jibril untuk waktu turunkan wahyu. Bil wahyi dengan wahyu min amrihi daripada urusannya urusan Allah. Wahyu waktu turun daripada Jibril, daripada Allah. Jibril adalah orang panggil waktu turun kepada Nabi.
Kemudian cara mengaji, cara berkat, yang Jibril hajar pada Nabi. Jadi pelaga lutut pada ini orang panggil cara talaki. Sebab tu ngaji cara talaki, ngaji cara menadah, ngaji cara musafah di antara guru dengan murid ini paling berkat sekali kerana contoh teladan Jibril tu guru Nabi pelaga lutut. Orang panggil fa asnada rukbataihi bi rukbatihi. Yakni belaga Jibril akan dua lutut dengan lutut Nabi. Ini cara mengaji, cara berkat Jibril hajar Nabi pelaga lutut. Sebab tu ngaji cara talaki, cara kitab baik kita ni walaupun nampak dogo-dogo, tapi cara ni ada keberkatan. Kemudian turun Allah Ta'ala akan malaikat dengan wahyu min amri ala man yasha' di atas mereka yang Tuhan kehendak. Siapa dia mereka Tuhan kehendak? Min ibadihil mursalin. Daripada segala hamba-hamba Allah Ta'ala yang jadi rasul-rasul mereka. Makna wahyu, Jibril waktu turun melalui daripada Allah. Allah Ta'ala suruh turun. Waktu turun mari kepada orang yang Allah Ta'ala kehendak. Daripada urusan Allah. Daripada titahan Allah. Di atas hak Tuhan kehendak. Siapa dia? Daripada hamba-hamba. Daripada rasul-rasul dan para-para nabi. Bi'an khawwafun nas. Bahasa dengan bahasa menakuti mereka itu ibaduh. Yang al-mursalun ni. An-nas akan manusia. Daripada asyirki, daripada syirik pada Allah. Yang hidup syirik dengan Allah di dalam ibadat. Wa amal kepada Allah. Wa amal pada lain pun kita lain. Harap Tuhan, harap duit dia. Tak ada duit nak harap Tuhan pun tak harap ke. Tuhan pun duit tak ada mumai weh. Harap Tuhan, harap duit tak. Hak ni dia panggil syirik. Maka Rasul mai royak pada manusia. Suruh takut daripada syirik. Suruh tinggal daripada syirik. Tetangga ibadat pada Allah. Wa annahu la ma'buda bihaqqin illa ana. Tidak jenis Tuhan yang disembah dengan sebenar. Tengok weh. Laki Salahuddin, illa ana malaikat kami, fattakuni, maka takutlah kamu, hei manusia, ni akan aku takut ada aku. Takut tewa, apa Tuhan suruh, tinggal apa Tuhan lari. Takut bi ada ifaraidi, dengan menunai segala fardu aku. Fardu Tuhan gapo titah tak kita buatlah. Wa ifradi bil ibadah, dan menunggallah akan daku. Mana mengasing tentang ibadat dengan aku. Mana ibadat semata Allah. Ibadat kerana Allah. Bukan kerana tu kerana ni. Wal ikhlas. Dan pula ikhlas. Seperti itu wahyu pada Jibril AS. Pada waktu Nabi SAW. Semaya pada masjid Qiblatain. Maka turunkan wahyu pada Nabi. Dengan kata. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Dia paling lehulu. Lepas tu paling perak Nabi. Batal semaya. Ini ulama kata, kita paling last semaya. Orang panggil dada kita hadap ke belak. Maka ini tidak batal. Boleh paling dah. Kalau ada uzur respon ni lah. Kita duduk semaya, hadap hulu. Mari seorang kata, oi, mu hadap ke hulu tu. Tak kena tu. Ya mata buta. Duk kata ligning dah jatuh. Ya pun paling pergi ke belak. Batal tak? Tak batal. Halnya, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Paling leh maya boleh tak? Orang buta. Ya tak cerak kiblat lek mana. Ataupun kita orang sapi tak cerak. Demo tu tahai tak kena menghadap nahai tu. Paling kita pun paling leh maya. Harus tak? Harus batal tak ya? Tak batal. Deh. Pakai ayat. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Dan khalaqas samawati wal ard, khalaqallahu samawati wal ard bil haq, dengan kebenaran. Muhiqqan liyastadilla bihima, supaya mengambil dalil. Menutup dia dalil. Hak ni orang panggil wajib pada usul fiqh ataupun pada ilmu usul, wajib kena mengambil dalil. Kita orang mukmin kalau tinggal berdalil berdosalah kita. Orang panggil tinggalkan an-nazar, tarkun nazar wal istidlal fa huwa haram. Kena mengambil dalil bihima, dengan kedua, dengan as-samawati wal ard al-ibadu, oleh segala hamba-hamba. Ambil dalil ala azamati khalqihima, di atas besarnya kejadian Allah kedua-dua langit dan bumi. Wa annahu, dan Allah Ta'ala ni wahdahu, ketunggalan, al-mustahiqu lil ibadah, yang sebenar, yang haknya bagi kata ibadah. Orang sebenar yang layak kita ibadat dia ialah Allah. Bukan berhala, bukan tokong, bukan patung, bukan duit, bukan pangkayu. Hak yang patut kita saat ni ibadat ialah Allah. Sebab Allah jadi langit, jadi bumi, sebesar-besar makhluk Allah. Pas kita kita semua yang lain, patut ke? Hei, tak patut. Yang benar ibadat ialah Allah. Tanazzaha subhanahu wa ta'azama an syirkihim. Maha suci Allah dan kebesaran daripada apa dia? Syirik mereka itu terhadap Allah. Naskah tu dulu. Buka peka sikit. Kita nak buat peka sikit. Buka ni sikit dah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dah masalahnya faslun. Apa dia? Tengok kena. Duduk mana dia? Nak iktikaf. Tatimmatun dia dah.
Tatimmatun ay hazihi mutammimatun. Ini satu perkara nak sempurna. Tatimmatun dengan mana? Ay mutammimatun. Ay hazihi mutammimah. Ini satu perkara nak sempurnakan masalah daripada perkara-perkara yang sunat tu lah. Yusannu i'tikafu kulli waqtin. Di sunat i'tikaf. Kita dah bercarakan puasa, maka 10 akhir, maka sunat kita i'tikaf. Kerana Nabi SAW, 10 akhir daripada Ramadan, Nabi tak keluar daripada masjid. Siapa mahu Nabi tak kelik. Sunnah yusannu i'tikafu kulli waqtin. Di sunat dipergalak oleh syarak akan i'tikaf tiap-tiap waktu. Apa makna i'tikaf? Yakni kita duduk dalam masjid tu, kita niat i'tikaf, duduk ibadat. Walaupun kita tak baca Quran, niat i'tikaf. Duduk saja, duduk genung tertengok Allah. Tu ibadat dah tu, mengekali ibadat kita pada Allah dah tu. Wa huwa dan ia i'tikafun ni. I'tikaf ni, gapo dobitnya? Lubthun. Ialah satu mendiami. Kita duduk mendiami, duduk kita di dalam masjid. Lepas tu kita niat, nawaitu li'tikafa fi hazal masjidi lillah, saja aku iktikaf dalam ini masjid kerana Allah. Hadiah kata. Tapi syaratnya untuk iktikaf tu sekadar mana dapat dak iktikaf. Mendapat pahala iktikaf. Lubsun, satu ketika mendiami. Kita duduk dalam masjid sekejap. Tapi sekejap fauqa qadri tama'ninatis salat. Tinggi sikit. Lebih sikit daripada tama'ninah semaya. Tama'ninah semaya ganah ni. Kita rokok ni, rokok dah. Allahu Akbar. Qada subhanallah ni dia panggil tamak-ninah ni. Allahu Akbar. Anggota 7 berdiamlah kau. Senyaplah kau. Qada subhanallah. Tapi kita duduk dalam sujud ni i'tikaf lebih sikit daripada qada. Qada kata subhanallah. Lebih pada tu. Subhanallah, subhanallah 2 kali ke subhanallah 3 kali. Lebih pada tu sikit orang panggil dapat dan hasil dah pahala bagi i'tikaf. Tamak-ninah kita rokok. Lepas tu anggota dia qada subhanallah. Dapatkan gawa tamak-ninah. Tapi i'tikaf yakni tinggi sikit lebih daripada kita gawa dia lebih sikit daripada qada tamak-ninah semaya. Walau mutaraddidan ay walau kana al-mu'takifu, dan jikalau adalah mu'takif, orang mu'tikaf ni. Walau mutaraddidan, kata dia duduk dalam masjid, qada tinggi lebih sikit pada qada tamak-ninah la semaya. Walau mutaraddidan ay walau kana al-mu'takifu, dan jikalau adalah orang yang beriktikaf ni mutaraddidan, duk gi mari ia, pergi datang ia fi masjidin, duk dalam masjid katai. Deh, au rahabatihi, ataupun pada halaminyo, halamin masjid. Duk pergi mari sejik tu baik luas ramai sejik tu. Kadang-kadang duk pergi serami sejik. Apa lagu mana weh? Orang ni duk pergi datang les sejik, niat dah pun i'tikaf ini masjid. Lepas tu duk pergi mari sejik, lepas dalam tu orang panggil sejik. Serami luar tu kadang-kadang dia tak niat sejik. Sebab tu setengah tak boleh dak isap rokok luar tu serami. Serami tu kata setengah dia tak ada niat sejik. Serami sejik. Ribat sejik. Boleh isap rokok, kata boleh isap rokok sebab dia bukan sejik. Lepas tu yang ni tak pergi mari. Lah sejik katik, luar sejik tik, lamin sejik tik tuan awek. Lamin sejik mana? Allati lam yatayaqqan huduthuha. Yang tiada yakin oleh berlakunya. Dan hasilnya, hasil rabatihi. Halamin sejik ni. Ba'dahu kamadiyam al-masjidi. Makna tak yakin kata, lamin ni kena sejik ke bukan sejik. Payah dah pergi mari masuk sejik, tu bit luar sejik, so sejik, tu bit lamin sejik. Gambar dia lamin tu tak yakin kata hasil lamin tu daripada masjid. Lagu mana weh? Wa annaha, dan bahasanya rahabatahu, laminnya lamin sejik, halamannya lamin sejik, ghairu masjidin, dia tu bukan masjid. Apabila ia bukan masjid, kamadin biniyati i'tikafin, dengan i'tikaf tak boleh lah. Sebab orang panggil i'tikaf lah masjid. Lepas tu dia pergi niat i'tikaf luar sejid, lamin sejid. Hak tu orang panggil tak boleh diniatkan i'tikaf. Sebab ia bukan masjid. Bukan daripada masjid. Walau kharaja, dan jikalau keluar ia seorang al-mu'takif, ai minal masjidi, tu baik dia tu daripada masjid mu'takif ni. Walau li khala'in, dan jikalau adalah al-khuruj, ai walau kana khurujuhu, dan jikalau adalah keluar al-mu'takif li khala'in, kerana nak masuk tandas ataupun jamah. Tu ailik masalah. Walau kharaja, jikalau keluar, walau li khala'in man lam yaqdir, daripada oleh mereka yang tiada kuasa lah ia al-i'tikaf al-mandub, akan i'tikaf yang disunat, awil mangzur min muddatin, dengan satu masa, bila azmi audin,
dengan ketiada azal kembali. Jadda dan niyata wujuban. Kau nak tengok. Jikalau keluar tu fa'il lakih. Fa'il lakih tu. Walau kharaja, jikalau keluar, walau li khala'in. Dan jikalau adalah al-khuruj tu, walau kana khurujuhu ni, li khala'in kadang masuk jambe, masuk tanda. Keluar, man lam yaqdir, oleh mereka yang tiada kuasa. Dia tak kuasa. Al-i'tikaf al-mandubah. Nak i'tikaf yang disunat. Awil mangzura ataupun i'tikaf yang dinazah. Tak kuasa bimuddatin dengan satu masa. Tak kuasa ketika ni nak i'tikaf ni. Lepas tu baik pergi kepada jamai. Kamari keluar tu baik pergi pada tanda. Bila azmi audin. Dengan tak azal dia, tak kita dia nak kembali kepada masjid semula. Adapun kali tu baik daripada masjid pergi pada tanda tapi tu baik kerana qada hajat, itu tak putus i'tikaf tapi dia tu baik pada jamai, tu baik pada masjid pergi jamai, dia tak ada niat tak nak kembali pada masjid. Ketika dia panggil putus niat i'tikaf dia. Apabila putus niat i'tikaf, jaddada membarulah ia al-mu'takif an-niyata akan niat dia wujuban wajib. Nah, ketika disekat tu dulu. Kami kata wallahu a'lam. Aqadah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amuka fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wal 'azimi sultan. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jalal. Allahumma inna na'udzubika min wa 'amalin wa du'a. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iya. An'am. Fadli,